Selamat pagi murid-murid. Hari ini Cikgu Tila masuk tajuk 5. Dalam tajuk 5 adalah air dan larutan. Okey, air dan larutan. Okey, dalam tajuk ini semua murid mesti tahu yang bumi ini penuh dengan air. Okey, semua 70%. Okey, jadi semua hidupan. Okey, hidupan gunakan air untuk hidup. Contoh, manusia guna air untuk minum. Sama juga haiwan juga guna air. Okey? Dan tumbuhan, pokok-pokok semua guna air untuk hidup bersama. Okey. Dan ciri-ciri air adalah 3. Okey? Ada 3 ciri air. 1, air tidak ada warna. 2, air tidak ada rasa. 3, air adalah suhu bilik. Okey, suhu bilik. Faham? Okey. Sekarang kita tengok, kalau awak panaskan air, mestilah 100. Okey? Dan mesti tulis titik C. Awak tengok gambar ni. Ni. Okey? Ini mesti ada. Mesti ada kosong C. Okey, itu adalah untuk suhu. Okey, bila panas mesti 100 darjah Celsius. Okey. Bila sejuk beku, okey, bila sejuk beku akan jadi kosong. Okey, 0 Celsius. 0 Celsius. Dan tidak berwarna. Air tidak ada warna. Okey? Dan berat air adalah 1 gram sentimeter tolak. Okey? Okey. Sekarang awak tengok ini. Air juga ada tegangan di permukaan yang tinggi. Okey? Tegangan permukaan adalah tenaga leketan antara molekul air. Kalau cikgu cakap molekul, okey, bermaksud, okey, bila awak tengok ada pepejal, cecair dan juga yang keras, dalam cecair molekul akan berlawan. Okey? Dan juga permukaan yang boleh menyebabkan semua serangga, okey, akan duduk atas air. Okey? Okey. Excuse me. Okey. Dalam daya leketan dan
daya lekapan. Okey. Bila L-E-K-I-T-A-N. K-I. K-I. Okey. Yang atas ini. Yang ini. Okey. Bermaksud melekit. Melekit. Okey. Tapi bila bila yang ini L-E-K-A-T-A-N lekatan adalah atas. Awak tengok gambar? Okey, ada daun atas dia. Itu adalah lekatan. Okey? Okey. Sekarang kita tengok, okey, tindakan kapilari. Okey. Bila ada daya lekitan. Lekitan ini ya, lekitan antara molekul. Okey. Tadi cikgu cakap dia akan lawan. Okey. Jadi lekatan antara molekul air dan dinding. Dinding xilem. Okey, membolehkan air dibawa ke akar daun. Ini untuk tengok bila ada air atas daun, okey, air itu akan masuk dalam daun. Awak tak boleh tengok. Okay? Tiap-tiap pagi awak ambil air, awak siram untuk bunga. Okay? Lama-lama awak tengok, okay? Air hilang. Mengapa? Air itu sudah masuk dalam, okay? Sudah masuk dalam daun. Okay? Itulah gambar-gambar ini. Yang ini. Okey. Awak tengok air masuk. Okey. Ini dipanggil. Okey, bila air masuk dalam daun dipanggil, okey, tindakan kapilari. Okey? Ini awak sudah belajar tingkatan 1. Bila ambil ais, awak panas, okay, akan tukar jadi air. Okay? Dan bila bertukar akan dipanggil peleburan. Okey, peleburan maksud dia sama dengan cair. Okey. Dan bila berlaku awak tengok ada asap. Okey, awak tengok gambar ni. Okey, yang ini gambar. Okey, awak tengok warna putih ni. Itu adalah pemejawapan. Okey. Dan bila awak sambung, okey, sambung, panaskan, okey, akan berlaku tukaran jadi gas. G-A-S, gas. Okey, dipanggil kondensasi. Okey, yang ini. Okey, yang ini. Okey, kondensasi. Okey, dan bila awak kumpul semua air itu dipanggil cecair. Cecair yang bila awak simpan dalam peti sejuk akan tukar jadi ais batu. Okey?
Yang ini awak boleh cuba buat di rumah. Tapi mesti mak bapak tengok awak buat. Jangan buat sendiri-sendiri, nanti susah. Okey, bahaya. Okey, sekarang dalam air. Okey, dalam air ada satu oksigen yang O, yang ini. Okey, yang ini. Okey, O untuk oksigen. Okey, yang 2H. 2H. 1, 2 H untuk hidrogen. Jadi dalam air ada satu oksigen dan 2 hidrogen. Okey, Hydrogen. Hidrogen. Okey? Semua air sama, tak tukar. Faham? Okey. Sekarang kita tengok elektrolisis air. Okey. Semasa elektrolisis berjalan, gas oksigen dapat ditengok dalam anode, ANOD, anode. Okey, sini. Okey, sini akan ada oksigen. Dan sebelah sini, yang ini akan ada hidrogen. Hidrogen. Okey, bila awak sambung dengan elektrik. Okey. Jadi semasa gas hidrogen akan pergi ke katot. Awak tahu ya, kalau guna bateri ada positif dan ada negatif. Okey, bila positif itu adalah anode. Bila negatif itu adalah katot. Okey? Jadi anode adalah oksigen, katot adalah hidrogen. Okey? Mesti ingat, hidrogen 2, oksigen 1 untuk air. Okey? Okey. Sekarang kita nak tengok kalau ada apa-apa yang asing. Okey, boleh guna 2 cara untuk asingkan. Okey. Satu contoh, kita ambil garam. Okey, awak boleh tengok gambar ada garam. Garam biasa, okey, tukar jadi cair bila dalam air yang didih. Air yang didih. Okey, awak tak boleh tengok garam. Garam sudah jadi cair. Okey, mengapa garam boleh tukar jadi cair dalam air? Okey, satu, awak tahu air adalah bahan yang tak ada rasa, bau dan warna. Okey? Jadi bila ada perubahan dalam air, okey, garam akan larut dalam air. Okey? Ingat ya. Awak tahu sifat-sifat air tak ada rasa,
tak ada warna dan tak ada bau. Jadi bila campur dengan garam, garam akan larut. Okey? Okey. Sekarang kalau awak tengok gambar ni, okey. Penyejatan air berlaku bila permukaan air yang besar. Okey. Jadi akan tukar jadi wap, W-A-P, wap air. Okey, ingat bila permukaan besar. Contoh padang. Padang. Ambil air tu banyak air. Okey, akan tukar jadi wap. Mengapa? Besar tempat. Okey? Jadi boleh berlaku pada mana-mana suhu. Okey, boleh tukar jadi wap pada mana-mana suhu. Okey, sekarang kita tengok penyejatan air. Okey. Dalam air tadi cikgu sudah cakap ada molekul. Okey. Jadi molekul air di permukaan ada tenaga kinetik. Tenaga kinetik adalah bermaksud tenaga bergerak yang tinggi. Okey? Dengan cepat dan dapat lepas ke udara. Okey, mesti ingat ya, bila permukaan. Contoh awak tengok bekas itu besar. Jadi air akan sejat di dalam bekas itu. Okey, mengapa? Bekas itu besar dan beri ruang untuk cepat sejat. Okay, sama juga di rumah bila awak ambil baju basah. Okay, baju basah akan cepat kering bila ada permukaan udara yang besar. Okey, jadi cepat kering. Ini pun sama. Okey, kelembapan udara. Udara kering ada wap air yang sedikit. Udara sudah kering. Okey, memang kering. Okey, memang sudah kering udara. Jadi, bila ada permukaan yang besar untuk tanah, okey. Jadi, apa yang akan berlaku adalah udara kering dapat lebih banyak molekul air yang terlepas, yang keluar di permukaan air. Jadi berlakulah penyejatan air. Okey? Ini pun sama. Okey? Suhu alam. Okey? Apabila suhu alam
meningkat, molekul air di permukaan akan lebih banyak tenaga untuk bergerak dengan cepat dan mudah keluar ke udara. Jadi, kalau awak tengok penyejatan air akan meningkat lagi banyak. Okey. Sekarang kita tengok permukaan yang besar untuk air yang banyak. Bila permukaan air, air yang ada besar, jadi udara akan meningkat dengan kadar penyejatan air yang tinggi. Jadi itu sebab tadi cikgu cakap baju yang basah cepat kering. Kau boleh tengok gambar ini. Tengok pergerakan udara. Pergerakan udara akan membawa wap air di dalam udara ke tempat yang lain. Bila udara kuat, bila angin kuat, udara di permukaan air akan jadi kering dengan cepat. Faham tak? Senang saja. Bila besar dan ada angin, air cepat kering. Contoh, awak ambil air dekat daun, awak siram dekat daun, dan bila ada angin yang kuat, air pada daun cepat kering. Sekarang kita tengok yang ini. Sama. Bila awak rambut basah, awak ambil elektrik, awak sembuh, di kedai gunting rambut ada kan? Disembuh. Awak tengok gambar ni cepat kering. Mengapa? Udara yang tinggi. Sama juga ikan. Awak tengok gambar ikan dikeringkan dalam udara yang besar, luas. Awak tengok gambar. Ni. Tiga, awak tengok gambar baju. Baju cepat kering. Empat, yang ini. Tempat untuk dapatkan garam. So, semua itu adalah contoh. So, untuk hari ini, cikgu telah habis 5.1. Jadi, cikgu mahu pelajar jawab soalan dalam latihan fail 5.1. 5.2 belum. Awak jawab 5.1 sahaja. Terima kasih.